terus deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu rasul, masing-masing membawa seruan, abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada pengacara majlis yang dimuliakan, guru-guru, seterusnya para pelajar. Mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan di sebalik diskusi kita pada pagi ini. Seperti yang telah diwartakan, kita akan membahas tajuk kaifa nata'amalu ma'al Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tajuk ini merupakan tajuk yang sangat penting kerana salah satu strategi yang dibuat oleh musuh Islam atas nama pemikiran, khususnya dalam kalangan golongan orientalis, adalah untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, bukan dengan seruan secara mudah-mudah umat Islam jangan berpandukan Al-Quran, tetapi diubah perspektif Al-Quran itu seakan-akan Al-Quran merupakan kitab yang terlalu jauh dari keupayaan manusia untuk difahami. Maka untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, terdapat satu tajuk besar yang perlu kita fahami bersama, iaitu komitmen kita terhadap Al-Quran. Selepas daripada kita membaca Al-Quran, membaca secara betul, secara tartil, di sana ada komitmen yang difahami sebagai tadabbur Al-Quran. Jadi kalau kita lihat dalam masyarakat kita, masih lagi jumud melihat Al-Quran dengan memahami kononnya Al-Quran itu semata-mata bahan bacaan sahaja. Dan ini yang ditegur oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, hafizahullah ta'ala. Dikatakan bahawasanya orang Islam pada hari ini seakan-akan menjadikan Al-Quran sebagai tangkal sahaja, sebagai objek, sebagai bahan untuk keberkatan hidup. Diletakkan Al-Quran di dalam kereta, digantungkan ayat Al-Quran di rumah, dibacakan Al-Quran pada waktu-waktu yang bersempena. Jadi kalau kita lihat tabiat umat Islam pada hari ini, kebanyakannya memahami Al-Quran sebagai bahan bacaan sahaja. Level pemahaman hanyalah kalau kita baca nanti hidup kita berkat. Kalau kita baca nanti kita akan dikurniakan kebaikan, dikurniakan pahala. Sekadar begitu sahaja. Umat Islam dijauhkan kefahaman bahawasanya Al-Quran itu merupakan kitab panduan, kitab yang perlu difahami. Mungkin ada yang tidak bersetuju. Kalau dalam pentarbiahan ke apa, kalau di peringkat rendah
peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, memang sesuailah untuk kita buat satu KPI. Hari ini dah baca berapa ayat, berapa muka surat. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terdapat beberapa asar yang menjelaskan disiplin mereka membaca Al-Quran adalah dengan memberatkan komitmen memahami Al-Quran. Sehingga ada asar yang menyatakan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu diklaim bahawasanya aku tidak membaca Al-Quran, melainkan aku memahami ayat yang telah dibaca, kemudian setelah difahami baru aku pergi ke ayat yang seterusnya, Jadi ini yang diamalkan oleh para sahabat. Mereka tidak tergopoh-gapoh untuk kena khatamkan Al-Quran. Kena baca hari ini, kena baca satu juzuk, kan. Mungkin dari sudut simbol komitmen kita terhadap agama, memang KPI itu berguna. Tetapi dengan keupayaan kita yang terbatas, sudah pastilah kita gagal untuk menjalankan komitmen yang seterusnya, iaitu memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Jadi kefahaman ini sangat penting kerana ia membabitkan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan kelebihan-kelebihan Al-Quran. Yang Nabi katakan kalau baca ayat sekian, apa kelebihannya, kalau baca surah sekian, apa kelebihannya. Umat Islam hanya memahami hadis-hadis umpama itu, iaitu baca. Kalau baca, dah baca, settle. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang membaca dan menghafal itu adalah yang memahami dan memelihara komitmen-komitmen di sebalik ayat-ayat yang telah dinyatakan. Dan ini kita boleh lihat sebagai contoh di dalam hadis berkaitan dengan suratul Kahfi sebagai contoh. Nabi katakan man hafiza 10 ayatin min awwali suratil Kahfi usima minad dajjal. Dalam hadis yang lain, man qara'a 10 awakhir min suratil Kahfi usima minad dajjal. Nabi kata sesiapa yang menghafaz, yang memelihara 10 ayat awal suratul Kahfi, maka dia terpelihara dari dajjal. Dalam hadis yang lain, siapa yang membaca 10 ayat akhir suratul Kahfi, maka dia terpelihara dari dajjal. Lantas orang kita pun underestimate berkaitan dengan fitnah dajjal dengan mengatakan nak selamat daripada dajjal, kena amalkan suratul Kahfi, kena baca suratul Kahfi, kena hafal suratul Kahfi. Mudah sangat. Mudah sangat. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, man hafizah, sesiapa yang memelihara termasuklah mengamalkan. Dan begitu juga Nabi katakan man qara'a, barang siapa yang membaca. Di zaman pada konteks Nabi SAW, qara'a itu bukan sebagaimana yang kita faham membaca begitu sahaja, tetapi memahami dengan mendalam. Maka disebabkan itu para ilmuwan di zaman Nabi dan zaman para sahabat, mereka lebih menggunakan istilah qurra berbanding istilah ulama. Kerana kalau konteks kita pada hari ini, orang-orang alim disebut sebagai ulama. Tetapi di zaman Nabi dan para sahabat, orang-orang alim dipanggil sebagai qurra, sebagai orang yang bukan sekadar membaca tetapi memahami apa yang dibaca. Maka komitmen kita terhadap Al-Quran ini adalah tadabbur, yang disebutkan sebagai istilah at-tadabbur. At-tadabbur. Dan kalau kita lihat di dalam perbahasan para ulama, kewajipan tadabbur ini tidak boleh disangkal lagi. Berdasarkan ayat Al-Quran yang Allah katakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah katakan apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran,
ataupun ke atas hati-hati mereka ada penyekat, ada penghalang. Begitu juga di dalam ayat Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan padanya kami turunkannya kepadamu wahai Muhammad. Kitab itu sifatnya diberkati, dan fungsi kitab itu adalah untuk ditadabbur, untuk ditadabbur. Jadi tadabbur ini merupakan satu kewajipan, dan ia sangat terkait dengan tajuk kita, iaitu bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Baik. Jadi apakah maksud tadabbur Al-Quran? Dan apakah perbezaan tadabbur, tafsir dan ta'wil? Secara mudahnya, tafsir adalah syarhun lil makna, iaitu mensyarahkan makna-makna kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Justru bila kita sebutkan tafsir, maka autoriti menafsir Al-Quran tidak syak lagi, ia merupakan autoriti bahagian para ulama mufassirin. Kerana kalau kita bahaskan syarat-syarat memahami ayat Al-Quran, syaratnya kena faham ilmu bahasa Arab secara terperinci, balaghah, bayan secara terperinci, kemudian memahami nasikh mansukh, memahami segala cabang ilmu. Segala cabang ilmu diperlukan untuk memahami Al-Quran. Maka syarat-syarat itu merujuk kepada syarat untuk menjadi mufassir. Untuk menjadi mufassir, untuk menjadi tukang tafsir. Kerana tukang tafsir ini, dia syarah lil makna, iaitu mensyarahkan makna-makna Al-Quran, makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi komitmen tafsir ini memang komitmen yang khusus. Komitmen yang khusus, dan kita tidak ke arah itu. Kita tidak ke arah untuk menafsirkan Al-Quran. Kerana apa? Alhamdulillah, Allah telah kurniakan kepada kita para ulama tafsir yang mewariskan kitab-kitab tafsir mereka. Lantas kita boleh menjalankan komitmen tadabbur, kerana tadabbur ini merupakan proses setelah kita merujuk tafsir. Proses setelah kita merujuk tafsir. Jadi tafsir ini seakan-akan kita katakan sebagai kajian akademik 100%. Ini maksudnya apa, ini ceritanya apa, konteksnya apa, itu tafsir. Tetapi untuk menghadirkan kesedaran, untuk menterjemahkan mesej-mesej di dalam Al-Quran, proses itulah dipanggilkan sebagai tadabbur. Jadi bila boleh kita katakan tafsir itu sebagai satu proses yang sangat akademik, sementara proses tadabbur itu memainkan soal jiwa, kesedaran, perasaan, menyelesaikan kebingungan, itu tadabbur. Jadi yang mendatangkan rasa syok kita terhadap Al-Quran adalah tadabbur. Dia datang rasa syok sebab kita nak mengetahui dan kita ingin mencapai kefahaman-kefahaman yang masuk ke dalam jiwa kita. Itu disebutkan sebagai tadabbur. Baik, kalaulah tafsir maksudnya syarhun lil makna, adapun tadabbur itti'azu bil makna. Kalau tafsir tadi mensyarahkan makna-makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Adapun tadabbur adalah kita beringat. Kita kalau bahasa Melayu yang klise apa, kita menghayati. Kita menghayati makna Al-Quran, itti'azu bil makna.
Dan tadabbur ini diambil daripada perkataan dabr, kan? Perkataan belakang, iaitu kita cuba untuk memahami apakah yang disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Itu tadabbur. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, tadabbur ini adalah amalun qalbi, syakhsi, iaitu ia membabitkan kesedaran hati bagi seseorang. Dan dari sudut marhalah, dari sudut peringkat prosesnya, tadabbur ini ia berlaku setelah kita menjalani tafsir. Ataupun dalam situasi kita, tadabbur ini berlaku setelah kita merujuk kitab-kitab tafsir. Nanti saya akan bahaskan jenis-jenis kitab tafsir dan kelebihan-kelebihan masing-masing. Dan kalaulah kita sebutkan untuk menafsirkan Al-Quran kita wajib memahami ilmu sekian, menguasai cabang ilmu sekian, memang banyaklah. Adapun syarat untuk orang yang mutadabbir lil Quran, cukup dengan ayya'lamal ma'nal 'am lil ayah awis surah. Cukup untuk dia mengetahui maksud secara umum bagi suatu ayat ataupun satu surah. Jadi untuk mengetahui makna-makna ayat dan mesej-mesej di dalam surah, maka orang yang mutadabbir itu mestilah refer kepada tafsir, refer kepada tafsir. Jadi ini perbezaan antara tafsir dan tadabbur. Maka kadang-kadang kita berdepan dengan agamawan yang jumud. Bila kita cuba tadabbur Al-Quran, maka mereka akan katakan, kamu tidak layak untuk membahaskan soal Al-Quran, kamu bukan ahli tafsir. Kan, ahli tafsir kena ada syarat sekian. Kamu tidak ada syarat. Jadi selalu juga saya jumpa orang begini, maka saya akan tanya, habis cuba senaraikan ulama zaman sekarang yang melengkapi syarat-syarat sebagai mufassir sebagaimana yang telah disenaraikan di dalam kitab-kitab ulumul Quran turas. Ada tak? Maka disebabkan itu kita perlu faham, apabila kualiti umat semakin rendah, maka syarat-syarat itu semakin rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa guna kitab-kitab tafsir yang diwariskan oleh para ulama? Jadi kita perlu faham, apabila orang mengatakan kita tidak layak untuk menghuraikan Al-Quran apa semua, kita katakan ini merupakan tadabbur. Tadabbur bukan tafsir. Tadabbur tetap berpegang dan bergantung dengan tafsiran para ulama. Dan tidak boleh sama sekali kita menganggap ayat Al-Quran merupakan ayat yang terlalu susah, menyebabkan kita meninggalkan Al-Quran dan kita beralih dengan kalam-kalam manusia. Baik, itu tafsir tadabbur. Habis apa pula maksud takwil? Takwil ini kalau kita lihat dalam definisi antara yang dikemukakan oleh Imam Al-Laits, takwil ini bermaksud menafsirkan suatu kalam yang mana kalam itu mengandungi pelbagai makna. Yang mana pelbagai makna itu makna tersebut tidak boleh difahami berdasarkan literal kalimah tersebut. Itu takwil. Jadi disebabkan itu kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pun menjelaskan ayat Al-Quran itu ada hunna muhkamat, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Dan ayat-ayat mutasyabihat inilah yang perlu ditakwilkan.
yang perlu ditakwilkan, dan sudah pastilah golongan yang layak mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran adalah para ulama, para ulama. Nanti kita akan bahaskan takwil ataupun tafsir ba'id yang menyeleweng, dan begitu juga takwil batini, golongan batini. Baik, setakat ni faham? Setakat ni faham takut laju ke apa? Faham Baik. Tadi kita telah sentuh berkenaan dengan satu falasi yang selalu orang sebutkan, kamu ni siapa kan? Kamu tidak layak memahami Al-Quran. Kamu bukan ulama tafsir kan? Selalunya yang sebut ni agamawan-agamawan sini. Dan agamawan yang jumuk lah maksud saya. Dan selalunya orang yang sebut seperti ini, mereka lebih suka untuk mempopularkan kalam-kalam manusia. Kalau kita perasanlah tabiat-tabiat ni. Dia kata berkata Syekh sekian, berkata Tok Guru sekian, berkata Maulana sekian, dia berkata kata manusia je. Tapi bila kita kata qala Allah, berkata Allah, kamu tak layak. Kamu bukan ahli tafsir. Kamu bukan ahli tafsir. Jadi sebenarnya orang seperti ini mengalami kejahilan yang luar biasa kerana dia salah faham terhadap fungsi ayat Al-Quran. Dan selalunya orang macam ni orang yang mengaji agama, tapi dia mengaji agama untuk belagak. Untuk belagak. Dan selalunya orang begini, kalau dikemukakan ayat Al-Quran, dia tak rasa hebat sangat. Tapi kalau dia berkata syekh sekian, berkata imam sekian, dia akan rasa alim betul lah kan. Jadi ini berdasarkan pengalaman bergaul dengan agamawan-agamawan yang keliru seperti ini. Jadi untuk melihat gejala-gejala tersebut, kita perlu undur ke belakang berkaitan dengan sejarah kesesatan Bani Israel. Dan kita faham Bani Israel ini asalnya Islam, tetapi lama kelamaan mereka menjadi sesat kerana kesesatan mereka disebabkan doktrin dalam kalangan agamawan mereka, di kalangan ulama Bani Israel yang cuba menghurai Taurat sehingga mereka meninggalkan Taurat. Jadi macam mana yang berlaku? Agamawan Bani Israel ni Allah katakan samma'una lil kadhib akaluna lisuht. Iaitu agamawan Bani Israel ni dia suka menipu, dia suka makan rasuah kan. Jadi cerita agamawan jahat ni sejak daripada cerita ulama Bani Israel dulu memang ramai dah. Jadi ketika Bani Israel berpegang dengan Taurat, membaca Taurat, kalau kita istilahkan dalam konteks kita pada hari ini, mentadabur Taurat, menyebabkan agamawan-agamawan ni susah untuk mengambil kesempatan terhadap agama. Kerana kalau mereka keluarkan fatwa, maka orang awam boleh argue fatwa mereka dengan mengatakan, kenapa fatwa kamu begini sedangkan dalam Taurat kata lain. Bila mereka keluarkan pandangan yang berpihak kepada kepentingan mereka, maka orang awam Bani Israel akan petikai. Kenapa kamu kata begini sedangkan Taurat kata begini, kata lain. Jadi salah laku ilmiah seperti ini memang berlaku. Bagaimana agamawan mengeksploit ataupun menggunakan agama, mengambil kesempatan terhadap agama untuk kepentingan. Jadi apakah usaha yang dijalankan oleh ulama Bani Israel? Kalau mereka kata kepada orang awam ketika itu, jangan baca Taurat, siapa nak percaya? Nampaklah setannya kan. Jadi mereka olah dengan mengatakan bahawasanya kamu ni orang awam. Sementara Taurat itu kitab yang terlalu tinggi.
kitab dari langit, kitab dari Tuhan. Jadi kamu orang awam, kitab tu terlalu tinggi. Kamu itu bukan seperti Musa, bukan seperti Harun yang memahami kalam-kalam ilahi. Jadi untuk faham Taurat itu kamu memerlukan huraian-huraian berautoriti, baru betul. Baru betul kefahamannya. Jadi kalau kita timbang ayat tersebut, memang nampak macam betul. Tetapi motifnya adalah untuk menjauhkan umat Bani Israel dari Taurat. Lantas mereka bertanya, habis kalau tak boleh nak baca Taurat, takut kami ni tersesat, macam mana? Jadi mereka katakan, sebab itu perlu berhati-hati. Kalau baca Taurat, nanti takut-takut jadi sesat pula. Ayat nanti kalau baca Taurat, takut jadi sesat. Ayat tu dah batil dah. Sama sebagaimana yang selalu kita dengar pada hari ini, jangan baca Quran. Kalau baca Quran nanti jadi sesat. Kan, kalau baca Quran nanti jadi sesat. Ayat tu dah batil dah. Seakan-akan mereka mendakwa Al-Quran, kitab Tuhan itu dikirimkan oleh Tuhan untuk menyesatkan manusia. Jadi okey, kalau begitu kami jalankan usaha kami cuba menghuraikan Al-Quran. Kami cuba menghuraikan Taurat. Maka mereka membuat huraian-huraian yang mula-mulanya huraian-huraian itu huraian-huraian yang baik. Mula-mula huraian yang baik. Apabila masyarakat Bani Israel telah pun melekat dengan huraian-huraian tersebut, lantas mulalah ulama Bani Israel mengubah huraian-huraian tersebut. Mengubah syarah-syarah tersebut. Kerana apabila Bani Israel sudah semakin jauh dari Taurat, bermaksud mereka sudah semakin mudah ditipu. Apabila mereka ditipu, mereka tidak perasan bahawasanya syarahan-syarahan dari ulama mereka itu telah pun menyeleweng dari asas kitab Taurat. Lama kelamaan mereka ikut. Dan akhir sekali syarahan-syarahan itu dikompil menjadi satu kitab, iaitu kitab Talmud. Kitab Talmud. Jadi akhir sekali sehingga pada hari ini Bani Israel dah jadi sesat, kemudian dah jadi kafir, menganut agama baru, agama Yahudi. Kalau ditanya kepada mereka, mana satu kitab Tuhan, Taurat ataupun Talmud? Mereka katakan Taurat adalah kitab Tuhan. Tapi bila ditanya sekali lagi, mana satu yang penting, yang utama untuk dibaca? Mereka akan jawab, yang utama untuk dibaca adalah Talmud. Yang utama dibaca adalah Talmud. Jadi seakan-akan sama dengan realiti kita pada hari ini, cubaan-cubaan pattern tersebut berlaku bila ditanya mana kitab yang datang daripada Tuhan. Masing-masing mengatakan Quran. Tetapi bila ditanya mana kitab yang lebih utama untuk dibaca, untuk difahami, kalam-kalam mana yang lebih patut untuk dipasarkan, maka mereka segelintir di kalangan agamawan orang Islam mengatakan bahawasanya tak boleh baca Quran, nanti takut jadi sesat. Hatta nak baca tafsir pun takut jadi sesat. Akhir sekali bacalah huraian-huraian untuk guru mereka itu yang sebahagiannya ada yang menganut aliran-aliran yang menyeleweng. Jadi ini merupakan gambaran bagaimana usaha menyesatkan umat Islam itu sama sahaja patternnya sebagaimana yang telah dilalui oleh Bani Israel yang terdahulu. Baik, itu sebagai, kalau nak kata mukadimah lah kan. Sebab kalau tengok daripada nota saya ni baru awal sahaja. Baik, seterusnya untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita sendiri mesti memiliki niat yang baik. Ini kira klise lah kan, biasalah kan. Mesti memiliki niat yang baik, iaitu niat aku baca Quran, aku nak faham kalam Allah. Aku nak faham kalam Allah.
Jadi saya teringat waktu mula-mula sekolah agama dulu. Waktu itu ramai yang meletakkan cita-cita yang tinggi kan, nak jadi ulama kan, nak jadi macam-macam kan. Tapi uh, uh, hasrat yang saya letakkan mudah satu je. Aku nak belajar bahasa Arab, nak belajar agama ni supaya bila aku baca Quran aku boleh faham. Itu je. Dan ternyata nikmat itu adalah nikmat yang cukup luar biasa. Kerana nikmat apa lagi yang lebih besar? Melainkan nikmat kita memahami kalam Tuhan kita, kan? Baik. Jadi seterusnya kita perlu memahami manhaj-manhaj tafsir dan jenis-jenis tafsir yang ada. Baik, mungkin nanti antum boleh tanya jenis-jenis tafsir ataupun tafsir yang antum pernah lihat dan apakah pembawakannya. Baik, di sini untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mesti meluas pembacaan tafsir. Meluas pembacaan tafsir bermaksud untuk kita memahami satu-satu ayat Al-Quran, kita perlu merujuk banyak tafsir. Bukan sekadar banyak tafsir, bahkan banyak kategori tafsir. Kerana masing-masing mufassirin memiliki manhaj yang berbeza-beza. Maka di sini ini penting. Kita perlu memahami ada tafsir yang jenis tafsir bil maksur dan ada tafsir yang jenisnya tafsir bil ra'yi. Ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ra'yi. Dan pembahagian tafsir inilah merupakan ilmu yang awal yang sepatutnya kita faham untuk menjinakkan diri dengan tadabbur. Baik, tafsir bil maksur ini adalah tafsir yang mana ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lain, ditafsirkan oleh hadis-hadis dan ditafsirkan oleh asar para sahabat. Ini tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur. Jadi kalau kita membelik tafsir kategori ini, tafsir bil maksur ini, kita akan dapati ayat itu ditafsirkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Ataupun ayat itu ditafsirkan oleh hadis-hadis Nabi. Ditafsirkan oleh kalam para sahabat. Jadi sebelum daripada kita membelik tafsir-tafsir yang lain, jangan skip tafsir bil maksur. Ataupun dalam erti kata yang lain, tafsir bil maksur ini merupakan pintu gerbang utama dalam kita mentadabbur Al-Quran. Tak boleh skip tafsir bil maksur. Ini penting. Ini penting. Kerana apa? Kerana kita meyakini bahawasanya Al-Quran ini merupakan kalam Allah dan tidak ada siapa yang paling memahami kalam Allah melainkan Rasulnya, dan tidak ada siapa yang paling memahami kalam Allah dan Rasulnya melainkan para sahabat. Jadi autoriti ini jangan sama sekali skip. Jangan sama sekali skip. Dan selalunya golongan-golongan yang sesat, golongan-golongan yang sesat, sama ada sesat dengan cara liberal ataupun sesat dengan cara batiniah, sesat dengan cara mu'tazilah ke apa, mereka skip benda ini. Mereka skip benda ini. Jadi tafsir bil maksur ini sangat kalau kita nak menenangkan jiwa kita, ataupun bila kita baca huraian tersebut kita rasa yakin. Kita rasa yakin, kita rasa ini confirm betul. Ini tafsir bil maksur. Kategori tafsir bil maksur. Jadi tafsir bil maksur ini sebagai contoh tafsir Ibn Kathir, Tafsirul Quranul Azim Ibn Kathir. Ini tafsir bil maksur. Maka disebabkan itu mungkin ada sahabat-sahabat yang tertanya,
kenapa tafsir Ibnu Katsir ni famous sangat? Memang dia pintu gerbang. Memang dia pintu gerbang. Dan kenapa dia famous? Kerana tafsir Ibnu Katsir ni dalam jenis-jenis tafsir dia sederhana. Dia tak terlalu pendek dan dia tak terlalu panjang. Mungkin tafsir Ibnu Katsir kalau yang ada dekat rumah saya ni 4 jilid kan. 4 jilid tebal ni kan. Mungkin kalau orang tak biasa kata tebalnya. Tapi sebenarnya dalam ilmu tafsir tafsir yang setebal 4 jilid seperti Ibnu Katsir itu dia tafsir yang sederhana, ngam-ngam. Jadi kalau saya sendiri kalau kesuntukan masa tak ada masa tapi nak faham satu ayat Al-Quran dengan shortcut pada masa sama dengan kefahaman yang memadai, terus saya capai tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsir Ibnu Katsir kita akan dapati, oh daripada ayat ni, oh Nabi huraikan begini, oh Nabi ceritakan begini, oh di sebalik ayat ni sebab turunnya begini. Oh, sahabat komen ayat ni begini, cerita ayat ni begini. Terus kita rasa lega. Sebab apa? Tak ada siapa yang lebih pandai melainkan Nabi, dan tak ada siapa yang lebih faham melainkan para sahabat dan tabi'in. Jadi ini tafsir Ibnu Katsir. Tafsir bil ra'yi yang lain, tafsir bil maksur yang lain pula adalah tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari ini kira-kira 2 kali ganda barangkali. 2 kali ganda, hampir 3 kali ganda ketebalannya berbanding tafsir Ibnu Katsir. Jadi kenapa tafsir At-Tabari ini tebal semacam? Sebab tafsir At-Tabari menghimpunkan pelbagai riwayat. Jadi kalau kita baca tafsir Tabari, dalam satu ayat tu dia himpunkan segala riwayat, tafsiran melalui hadis dan para sahabat. Memang banyak. Jadi kalau kita kesuntukan masa, memang kena refer Ibnu Katsir terus. Tapi kalau kita nak memperkayakan riwayat di sebalik makna satu ayat, maka boleh tengok tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Ada juga tafsir bil maksur yang lain, iaitu tafsir Durrul Mansur. Durrul Mansur Imam As-Suyuti. Durrul Mansur. Tafsir itu saya tak beli kan. Saya tak beli sebab waktu tu mahal, jadi saya utamakan kitab tafsir yang lain. Baik, itu tafsir bil maksur. Jadi selepas ini perlu berjinak-jinak, perlu membiasakan diri membelik tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur. Tafsir khususnya tafsir Ibnu Katsir. Jadi perlu meminati tafsir Ibnu Katsir ini. Penting, sangat penting. Jadi itu sebagai pintu gerbang kepada tadabbur untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, supaya kita tak nak ayat yang kita fahami itu tak pernah pun bagi faham gitu. Sahabat tak pernah pun bagi faham gitu. Tiba-tiba kita yang buat kan. Kita tak nak skip gitu kan. Baik, tafsir kategori yang kedua adalah tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi ini adalah tafsir berdasarkan pandangan para ulama tafsir itu sendiri. Dan jangan silap, pandangan-pandangan mereka sudah pasti tidak akan terkeluar daripada asas-asas tafsir bil maksur yang kita telah bincang tadi. Jadi tafsir bil ra'yi ini sangat banyak. Dalam konteks tafsir turas agak banyak, dan masing-masing memiliki pembawakannya masing-masing. Sebagai contoh tafsir bil ra'yi, sebagai contoh tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir Fakhrul Razi, tafsir Ar-Razi ini tafsir yang kalau kita lihat pengakuan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir ideologi. Boleh kita kata gitulah. Sebab motif penulisan tafsir Fakhrul Razi ini nak lawan Mu'tazilah.
Maka disebabkan itu bila baca tafsir Fakhrul Razi ni memang menyebabkan kita akan jadi ahli falsafah kan. Memang kita akan berfalsafah kan. Tafsir Fakhrul Razi. Dan waktu mula-mula saya beli tafsir Fakhrul Razi tu waktu awal-awal memang bila baca tak faham sebab disebut al-mas'alatul ula, al-mas'alatul tsaniyah, al-mas'alatul tsalitsah. Di sebalik ayat Quran ni apa masalah-masalah yang membabitkan pemikiran, yang membabitkan logik, apa masalah-masalahnya. Tapi bila sekarang baca, oh dah boleh faham kan. Jadi ini perkembangan yang perlu kita lalui. Jadi disebabkan itu kalau kita perasan jarang orang merujuk tafsir Fakhrul Razi kerana tidak dinafikan tafsir Fakhrul Razi ini agak susah. Dan kalau kita tidak ada minda filosofi kan, tak ada minda untuk berdebat ideologi, memang kita susah nak dapat feel tafsir Fakhrul Razi. Begitu juga ada di sana tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi, siapa yang sekolah menengah agamanya ambil silibus Yayasan Islam Kelantan, dia akan belajar tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi ni 2 jilid. Tafsir Nasafi 2 jilid. Tafsir ini tafsir yang dihuraikan secara ringkas. Dan memadai untuk membentuk kefahaman asas kita terhadap satu-satu ayat Al-Quran ataupun kalimah Al-Quran ini. Tafsir An-Nasafi. Tafsir An-Nasafi. Jadi mungkin kalau antum tak ada duit kan, tak ada duit yang banyak nak beli tafsir Ibn Katsir agak mahal, cari tafsir An-Nasafi dulu. Ada juga tafsir yang bagaimana? Tafsir Abi Saud. Tafsir dari sudut bahasa Arab. Tafsir dari sudut bahasa Arab, dia ada beberapa tafsir pembawakannya, iaitu tafsir Al-Kashaf Zamakhsyari yang Mu'tazilah, tafsir Abi Saud dan tafsir Bahrul Muhit. Kat rumah saya ada tafsir Abi Saud yang ceritakan berkenaan dari sudut konteks bahasa. Ada tafsir dari sudut tafsir hukum, tafsir ayat-ayat hukum. Dia lebih menjurus kepada ayat hukum. Bukan bermaksud ayat yang bukan ayat hukum dia tak tafsirkan, tidak. Tetapi penekanannya pada hukum. Jadi kita sebagai contoh tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi, Jamil Ahkamil Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Dan Imam Qurtubi ni dia mazhab Maliki. Maka hukum-hukum dia pun lebih cenderung kepada Maliki. Begitu juga ada tafsir Al-Jassas. Itu pun tafsir ayat hukum. Dalam kategori tafsir ayat hukum zaman moden hari ini, tafsir Syekh Ali Sabuni 2 jilid. Kemudian ada tafsir Sais, lebih kurang sama dengan Syekh Sabuni. Itu dari sudut hukum. Ada tafsir yang dari sudut jiwa, kerohanian. Ada tafsir yang masuk dalam kategori tafsir Isyari yang tidak kontroversi, iaitu tafsir Ruhul Ma'ani, Imam Al-Alusi. Jadi antum perlu muayasyah, perlu bergaul dengan kitab-kitab tafsir ini. Itu turas, dan sebenarnya banyak lagi. Saya rasa kalau nak bahaskan berkenaan kitab-kitab tafsir ni sampai petang tak habis barangkali, sebab masing-masing ada kelebihan masing-masing dan ada feel shock masing-masing. Zaman moden pula ada tafsir yang kita sebutkan sebagai tafsir haraki fi zilalil Quran. Cuma ada kontroversi, orang mempertikaikan apakah Syekh Qutb itu mufassir ke apa. Sebab itu kalau perasan saya jarang menyebutkan tafsir fi zilalil Quran. Tetapi saya lebih khuruj minal khilaf, keluar daripada kontroversi, saya kata
katakan huraian-huraian fi zilalil Quran. Fi zilalil Quran, kelebihannya adalah dia manhaj apa tafsir ijtimai haraki, dan kelebihan Said Qutb dalam mencerap kualiti bahasa menyebabkan fi zilalil Quran apabila dibaca kita akan rasa hidup. Kita akan rasa hidup. Tetapi dengan syarat kita memiliki keupayaan bahasa Arab yang tinggi sedikit. Yang tinggi sedikit. Jadi tidak dinafikan dengan sejarah fi zilal Quran ditulis itu bagaimana menyebabkan kitab tersebut ada rohnya yang tersendiri. Begitu je dari dunia haraki, gerakan Islam. Di sana ada kitab Al-Asas fi Tafsir. Dan yang menariknya Al-Asas fi Tafsir ini yang ditulis oleh Said Hawa, dia cuba mengkaitkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, surah Al-Quran dengan surah yang lain. Dia cuba menghubungkan dan menjelaskan silah, hubungan antara ayat ke ayat, surah ke surah, supaya kelihatan sesama ayat Al-Quran ini saling bersahutan antara satu sama lain. Ini sangat-sangat menarik. Cuma kalau nak baca kitab Al-Asas fi Tafsir Said Hawa ini memerlukan masa dan penumpuan yang lebih. Tidak sebagaimana tafsir Ibn Kathir ke tafsir Nasafi ke kita boleh sambil-sambil terus boleh faham. Tak, dia kalau Asas fi Tafsir ini dia bila kita baca ayat ini tiba-tiba undur ayat lain. Pergi ayat lain pula. Sebab dikaitkan, kait antara satu sama lain supaya kelihatan ayat Al-Quran itu saling bersahutan. Ini sangat menarik dan sangat mengenyangkan minda kita kalau kita baca. Dan ada juga tafsir yang diturunkan untuk difahami oleh masyarakat awam supaya masyarakat awam dapat menikmati Al-Quran dengan kadar keterbatasan ilmu mereka. Itu tafsir Sya'rawi. Tafsir Sya'rawi ini merupakan transkrip daripada syarahan dia. Jadi yang menariknya dibuat oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi adalah dia cuba untuk memahamkan masyarakat awam. Masyarakat awam yang jahil, yang tak reti apa, tapi macam mana nak bagi mereka ini menikmati Al-Quran? Kerana selalunya dikaitkan untuk menikmati Al-Quran, seseorang mesti mengaji itu, mesti mengaji ini, mesti alim itu, mesti alim ini, baru boleh faham Al-Quran. Tapi Syekh Sya'rawi, dia berusaha untuk macam mana aku nak pastikan orang awam yang tak reti apa ni, supaya mereka turut menikmati Al-Quran. Jadi tidak dinafikan antara tafsir yang bila kita baca datang rasa kemesraan ayat-ayat Al-Quran itu dan masuk ke dalam jiwa kita dan seakan-akan ayat Al-Quran itu memang berbicara dengan kita adalah tafsir Sya'rawi. Dan antum mungkin boleh tengok YouTube bagaimana Syekh Sya'rawi menghuraikan Al-Quran dengan penuh perasaan. Dengan penuh keterujaan. Sebab itu Syekh Sya'rawi berjaya mewujudkan gelombang ketagihan masyarakat Mesir terhadap Al-Quran. Jadi dari sudut politik Mesir, gelombang Al-Quran telah melanda politik Mesir sebanyak 2 kali. Yang pertama melalui fi zilalil Quran, yang kedua melalui Sya'rawi. Dua ini sangat penting, sangat penting. Jadi itu Syekh Sya'rawi, dia membahaskan dari sudut bahasa dan ada kalanya poin-poin yang diperolehi dalam Syekh Sya'rawi itu kalau dibandingkan jumpa dalam Fakhrul Razi. Beberapa kali dah saya baca dan membelek-belek. Mana Syekh Sya'rawi dapat poin-poin ni? Bila cek tafsir, Fakhrul Razi. Jadi memang falsafah kehidupan memang syarat di dalam Syekh Sya'rawi punya tafsir dan
sudah pastilah ada kaitan dengan tafsir Fakhrul Razi. Begitu juga ada tafsir Ma'arijut Tafakkur, tafsir Syekh Habanakah Al-Maidani. Yang menariknya tafsir Syekh Habanakah Al-Maidani ini menafsirkan Al-Quran dengan tertib penurunan ayat Al-Quran. Dan ini mustahak supaya kita dapat gambaran yang jelas apakah senario sebenar yang dialami oleh Nabi ketika diturunkan ayat-ayat tersebut. Dan memahami senario Nabi ketika itu sangat penting untuk kita faham kenapa ayat Al-Quran seperti ini kelihatan memujuk. Kenapa ayat Al-Quran ini kelihatan Allah sangat murka. Kenapa tegurannya begini? Dan memahami latar belakang sirah merupakan salah satu cara untuk kita benar-benar menjiwai ayat Al-Quran. Ini beberapa banyak lagi kitab-kitab tafsir yang perlu kita bicarakan. Cuma selepas ni antumlah yang kena cari dan mengenali pembawakan kitab-kitab tafsir yang banyak. Dan percayalah, tidak ada kitab yang mendatangkan ketagihan untuk kita memahaminya melainkan Al-Quran. Bila kita dah dapat unlock satu nikmat ini, unlock, dulunya kita tak faham Al-Quran, sekarang ni kita boleh faham Al-Quran dengan bantuan kitab-kitab tafsir. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu sebenarnya. Baik, itu dari sudut kitab-kitab tafsir. Yang seterusnya terdapat beberapa konsep yang terkait dengan Al-Quran. Antaranya adalah tahrirun nusus min quyudiz zaman wal makan. Iaitu kita, ini dah habis cerita kitab-kitab tafsir tadi. Iaitu konsep kita jangan terikat dengan kondisi masa dan tempat terhadap satu-satu ayat Al-Quran. Dan inilah disebabkan inilah Al-Quran jarang-jarang mention nama-nama watak secara spesifik. Kan, sebagai contoh ayat-ayat berkenaan dengan munafik sebahagian besarnya diturunkan kepada Abdullah bin Ubay, tapi Allah tak sebut nama Abdullah bin Ubay. Kerana apa? Kerana Allah mahu menerangkan kepada kita bahawasanya Abdullah bin Ubay itu hanyalah watak. Tetapi yang disampaikan oleh Al-Quran adalah sikap-sikap, sifat-sifat dan cirinya. Sifat, sikap, perangai, kesalahan, tabiat manusia akan berlangsung sehingga berlakunya kiamat. Maka tidak boleh untuk kita katakan, oh ayat tu untuk Fir'aun, bukan untuk kita. Tapi sebab itu Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyebutkan Fir'aun, tapi yang disampaikan oleh Al-Quran adalah Fir'auniyah, Fir'aunism. Jadi sikap-sikap Fir'aun itu. Sebab itu Allah tidak menyebutkan nama Fir'aun secara spesifik. Fir'aun itu hanyalah nama gelaran sebagai raja, kan? Jadi itu supaya kita tidak jumud. Ramai yang didapati kejumudan mereka, munafik itu zaman Nabi, sekarang ni kita tak boleh nak guna dah. Akhir sekali menyebabkan ayat Al-Quran itu menjadi sia-sia. Dan segala hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran, segala golongan yang ada di dalam Al-Quran akan kekal wujud sebagaimana wujudnya Al-Quran sehingga kiamat. Dulu selalu saya dengar orang kata, oh zaman sekarang ahli kitab dah tak ada. Sebab apa? Yahudi Kristian pada hari ini dah terlalu terseleweng. Sedangkan hukum hakam dan ayat berkenaan dengan ahli kitab ada dalam Quran. Mustahil ahli kitab sudah pupus. Ahli kitab mesti ada lagi. Jadi ini pandangan-pandangan yang tidak tepat, kan? Yang tidak tepat berpunca daripada
daripada kekaburan masing-masing melihat konsep ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang kata Yahudi Kristian pada hari ini bukan ahli kitab sebab mereka dah terseleweng kan. Mereka dah terseleweng dari Taurat, terseleweng dari Injil. Saya jawab, dah disebabkan mereka terseleweng, mereka jadi ahli kitab. Kalau mereka tak terseleweng, mereka jadi Muslim. Jadi ini contoh-contoh bagaimana kita jangan terikat dengan masa yang spesifik, tempat yang spesifik, watak yang spesifik, tetapi yang penting adalah pengajaran-pengajarannya. Baik. Yang seterusnya, fahmul mustalahatul Quraniyah. Kita mesti memahami istilah-istilah yang dikemukakan oleh Al-Quran. Ataupun dalam erti kata yang lain, kita mesti ada disiplin yang konsisten dengan Al-Quran. Apa-apa istilah yang dinyatakan oleh Al-Quran, mestilah kefahamannya merujuk kepada Al-Quran ataupun hadis. Ini penting, ini sangat mustahak. Kerana banyak istilah-istilah yang kita dapati di dalam Al-Quran, tiba-tiba kita faham dengan olahan bahasa Melayu. Sebab apa ya? Sebab bahasa Melayu ni dia banyak pinjam bahasa Arab. Jadi secara automatik bila kita jumpa kalimah-kalimah dalam Al-Quran yang ada dalam bahasa Melayu, kita pun terjemahkan dalam konteks bahasa Melayu. Ini tidak betul. Terdapat beberapa istilah, sebagai contoh fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Berapa ramai yang faham fitnah dalam Al-Quran itu sebagai tuduhan palsu. Sebab dalam bahasa Melayu fitnah hanya pada konteks yang sempit, iaitu tuduhan palsu. Sedangkan fitnah di dalam bahasa Al-Quran itu luas, kejahilan, penyelewengan, kesesatan, kesyirikan kan, bala bencana kan. Tapi bila berapa ramai orang kita yang jangan memfitnah, al-fitnatu asyadu minal qatl kan. Sedangkan memfitnah cara begitu kita kena petik ayat-ayat menipu. Ayat-ayat menipu, ayat-ayat syahadatuz zur, ayat-ayat penyaksian yang curang. Begitu juga kalimah, sebagai contoh kalimah munafik. Kalimah munafik. Topik berkaitan dengan munafik ini sangat unik, sangat unik kerana ayat-ayat Al-Quran selalunya didapati syarahannya melalui hadis-hadis. Tapi topik munafik yang banyak menghuraikan kemunafikan adalah ayat Al-Quran sendiri. Dan sebab itu kalau kita dapati ramai orang kita, orang Melayu, hatta sama orang kita sendiri memahami maksud munafik dengan kerangka orang Melayu. Sebab apa? Tengok cerita munafik. Sebab tengok cerita munafik. Sedangkan nak faham munafik kena baca Al-Quran. Sebab itu Syekh Abdul Rahman Hasan Habanakah Al-Maidani, dia ada buat kitab 2 jilid, Zahiratun Nifaq, yang menceritakan secara detail berkenaan munafik. Sebab apa? Munafik ni kita kena rujuk Al-Quran. Kena rujuk Al-Quran kerana Allah katakan qatalahumullah anna yufakun. Allah katakan Allah sendiri yang memerangi munafik. Maksudnya apa? Antara maksudnya Allah sendiri yang akan menceritakan, mendedahkan berkenaan dengan tabiat-tabiat munafik. Jadi kalau kita lihat nak faham munafik dengan bergantung dengan hadis, barang siapa yang ada 4 sifat maka dia jadi munafik, barang siapa yang ada 3 sifat dia jadi munafik. Itu umum sangat, tetapi secara spesifik strategi dan tabiat ada dalam Quran. Jadi untuk faham munafik, istilah munafik mesti berdasarkan Al-Quran. Begitu juga istilah jahil, al-jahlu, apatah lagi istilah jahiliyah.
Istilah jahil ini ada dalam bahasa Melayu. Tapi bila kita baca di dalam Al-Quran, jahil ini kita pun faham dengan konteks bahasa Melayu. Bahasa Melayu jahil ini tak belajar. Tak belajar, tak masuk sekolah, buta huruf kan. Tetapi dalam Al-Quran jahil dia lebih mendalam. Tidak memberikan komitmen terhadap ilmu, itu jahil. Angkuh, itu jahil. Cuba protes terhadap ketetapan Tuhan, itu jahil. Memiliki pengetahuan dan terpelajar tetapi tidak mengamalkan apa yang dipelajari, itu jahil walaupun sudah bertaraf PhD kan. Jadi perkataan seumpama itu perlu dirujuk kembali kepada konteks Al-Quran, termasuklah jahiliah. Bagaimana keterangan di dalam Al-Quran jahiliah itu bagaimana? Begitu juga istilah apa lagi? Kadang-kadang orang kita perlu melaksanakan hudud berdasarkan ayat Al-Quran. Tilka hududullah. Perlu laksanakan hudud. Sebab apa ayat Quran? Allah katakan tilka hududullah fala ta'taduha. Demikian adalah hudud Allah, jangan kamu melanggarinya. Sedangkan ayat itu konteksnya adalah hukum hakam halal haram. Bukan hudud kanun jinayah ini. Kan? Jadi dari sudut pendalilan itu perlu kita benar-benar teliti, dan satu komitmen yang penting untuk dilaksanakan apabila kita bertemu dengan satu-satu istilah Al-Quran, kita mesti cek betul-betul istilah ni maksudnya apa. Maksudnya apa istilah ini, konteksnya apa. Bahkan ada yang mengkaji dari sudut semantik kan. Istilah ini kata akarnya bagaimana, apakah perkataan lain yang berkongsi kata akar yang sama, apa kaitannya. Itu sangat luar biasa sekali dan kita perlu refer kitab-kitab tafsir. Baik. Kemudian satu penegasan yang perlu kita faham adalah pintu tafsir belum tertutup, tidak tertutup. Sampai bila-bila tidak tertutup. Jadi kita perlu faham macam yang disebutkan tadi, kalau kita ni tidak boleh menafsir ataupun orang zaman sekarang tidak sama dengan ulama-ulama tafsir yang lalu. Kita perlu faham bahawasanya pintu tafsir tidak pernah tertutup sebagaimana pintu ijtihad. Jadi tadi ada yang sebut tafsir Hamka kan. Dulu saya pernah bertanya waktu dalam kelas Pak Adian Husaini, Dr. Adian, dia kan orang Indonesia. Jadi salah seorang dari kami bertanya bagaimana kami perlu untuk olah tafsir Hamka itu sesuai dengan bahasa Melayu. Bagaimana mungkin, macam mana nak uruskan. Jadi waktu itu Pak Adian kata, bukan perlu buat begitu, sebaliknya antum yang kena buat tafsir dalam konteks Malaysia kan. Tafsir dalam konteks Malaysia, dalam konteks semasa. Jadi memang kita memerlukan usaha-usaha tersebut. Cuma kita tidak layak untuk menafsir, maka kita mentadabur berpandukan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan huraian yang sesuai dengan konteks semasa. Baik. Seterusnya dari sudut fokus kita terhadap ayat Al-Quran. Fokus kita terhadap ayat Al-Quran, kita mengambil dari surah Al-Imran. Allah katakan ayat muhkamat, ayat yang jelas itu adalah ummul kitab, ibu intipati kepada kitab. Syekh Al-Qardawi dia menjelaskan bahawasanya untuk kita memahami satu-satu topik itu penting, maka kita perlu lihat
topik itu diulang banyak kali tak dalam Quran? Kan? Jadi sebagai contoh, topik berkaitan dengan solat. Kan? Berkaitan dengan solat acap kali kan ulang. Topik berkaitan dengan taubat, topik berkaitan dengan infak, acap kali banyak diulang. Jadi Syekh Al-Qardawi dia katakan, pengulangan-pengulangan itu walaupun kalau kita mendalami ilmu tafsir tidak ada pengulangan di dalam Al-Quran, tetapi pengulangan topik itu menggambarkan perkara itu adalah perkara yang tersangat penting. Perkara yang tersangat penting. Jadi kalau kita lihat bencana yang berlaku ke atas umat Islam hari ini, ayat apa? Ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy, berkaitan dengan permasalahan istiwa. Satu ayat je. Tapi duk balas satu ayat ni. Ayat-ayat muhkamat yang dikategorikan sebagai umul kitab tak bincang pula, tapi bincang benda kontroversi. Yadullah fawqa aydihim, kan, tangan Allah. Ayat tu bukan ayat yang banyak yang mendominasi ayat Al-Quran. Tetapi bencana yang berlaku ke atas umat Islam hari ini adalah mementingkan ayat yang tidak utama, kemudian menyisihkan ayat-ayat yang utama. Jadi kita jangan jadi begitu. Jangan jadi begitu. Dan seterusnya kita perlu mengelakkan diri daripada hanyut dengan tafsir batini. Ia lanjutan daripada takwil tadi yang disebutkan sebagai takwil ba'id, takwil yang jauh. Takwil yang jauh akhir sekali menimbulkan kesesatan, penyelewengan. Dan antara ciri takwil batiniah ini adalah memisahkan antara dal dan madlul. Memisahkan antara perkataan tu, maksud tu cerita begitu, tetapi di takwil diubah menjadi maksud yang lain. Ini ajaran sesat seumpama batiniah pun guna, liberal pun guna metodologi seperti ini. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, Allah menyebutkan secara metafora bahawasanya ajaran Islam ini adalah cahaya, dan Allah menjelaskan hakikat Nabi Muhammad ini adalah manusia biasa. Kan, dalam akhir suratul Kahfi Allah katakan, qul innama ana basyarum mislukum yuha. Katakan, wahai Muhammad, aku ni manusia biasa macam kamu semua, cuma aku diwahyukan. Datangnya puak-puak batiniah ini, dia cuba mentakwilkan dan mengkaitkan hadis yang palsu dengan menjelaskan bahawasanya Nabi ini daripada cahaya. Maka muncullah teori Nur Muhammad. Jadi perkara seumpama ini kita perlu elakkan, kerana kita mengambil perkara yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, dan jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Begitu juga golongan liberal. Golongan liberal mengemukakan pandangan bahawasanya hudud itu tidak sesuai. Hudud itu tidak sesuai, dan mereka cuba memisahkan antara dal dan madlul di dalam istilah satu-satu perkataan itu, supaya dikemukakan maksud yang lain. Sebagai contoh ayat faqta'u aydiyahuma, kan, pencuri laki perempuan maka potong tangan. Faqta'u aydiyahuma, potong tangan. Potong itu, ayat itu, istilah itu istilah yang jelas, bukan istilah yang mutasyabihat, bukan kalimah yang memiliki pelbagai wajah makna, tidak, tetapi itu istilah yang jelas, yang sarih, faqta'u. Tapi liberal dia kata faqta'u ni maksudnya potong hubungan dia dengan masyarakat, iaitu penjarakan. Potong khidmat dia dalam
dalam sistem sosial kan, potong itu bukan maksud potong tangan tapi penjarakan, iaitu potong hubungan dia dengan masyarakat dan macam-macam. Ini tafsir yang kalau kita lihat dalam aliran Islam itu tafsir batiniyah. Tetapi tafsir seumpama itu juga yang digunakan oleh puak-puak liberal supaya dapat menjustifikasikan hasrat mereka akhir sekali tidak perlu laksanakan syariat. Itu sebagai contoh. Baik. Jadi oleh kerana masa dah nak habis, sebenarnya tercungap-cungap juga nak cerita ni sebab banyak sangat masuk dalam topik macam mana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Cuma mudah-mudahan semua faham, dan kalau ada soalan boleh tanya. InsyaAllah kita akan pergi kepada sesi soalan jawab. Jadi kita bukalah kepada sahabat-sahabat sekiranya pertanyaan. Boleh tanyalah sama ada pada ruangan chat ataupun secara direct terus. InsyaAllah silakan sahabat-sahabat sekiranya ada yang nak bertanya. Semua faham dah? Assalamualaikum Ustaz. Sejauh manakah kepentingan ilmu ulumul Quran bagi memahami penafsiran ayat-ayat Quran? Maksudnya bagi peringkat awam, adakah mereka perlu menguasai ilmu ulumul Quran? Baik. Sejauh mana tu jauh kan? Jauh. Cuma untuk konteks masyarakat kita Melayu, yang perlu terdedah dengan ilmu ulumul Quran ni adalah para asatizah, para pendakwah. Adapun masyarakat awam mereka lebih sesuai untuk terus terdedah kepada hasil kefahaman dari ulumul Quran itu, iaitu tadabbur. Itu tadabbur. Jadi antara kitab ulumul Quran yang agak sederhana untuk dilihat adalah ulumul Quran Syekh Mana' Al-Qattan. Itu agak famous, Mana' Al-Qattan. Jadi ulumul Quran ni kita perlu faham ia merupakan sebahagian dari ilmu alat untuk kita memahami Al-Quran. Dan pada konteks masyarakat awam, mereka lebih mustahak untuk diberikan hasil. Sebagaimana dalam masyarakat awam kita kena ajar ilmu fiqh. Adapun ilmu usul fiqh, ini asatizah pendakwah, ulama perlu menguasai ilmu alat seperti itu. Wallahu a'lam. Okay, insyaAllah ada soalan di ruangan chat yang bertanyakan, apa pendapat Ustaz berkenaan orang awam yang membaca terjemahan dan cuba memahami dengan kadar ilmu yang ada? Adakah dibenarkan? Baik. Orang awam yang baca terjemahan untuk mendapat manfaat dibenarkan, dan itulah fungsi terjemahan Al-Quran. Itulah fungsi terjemahan Al-Quran. Cuma orang awam itu perlu sedar ataupun perlu disedarkan bahawasanya dia belum sampai ke tahap untuk produce kefahaman. Tetapi cukup untuk dia memahami terjemahan-terjemahan berkaitan dengan ayat-ayat secara zahir. Sebagai contoh ayat dirikanlah solat kan, laksanakan kebaikan. Allah menyeruh kamu supaya
berlaku adil dan ihsan. Sebagai ayat-ayat seumpama itu memang wajar sahaja orang awam untuk baca dan dapatkan kefahaman sekadar dengan terjemahan. Tetapi pada masa sama kita sebagai asatizah ke, para pendakwah ke, mesti berusaha untuk merangsang orang awam supaya ada rasa tertanya-tanya dan keinginan yang kuat untuk memahami Al-Quran secara mendalam. Mesti ada. Ataupun kalau kita lihatlah tokoh-tokoh zaman moden hari ini, sebagai contoh Syed Qutub, Syed Hawa, Syekh Sya'rawi, kan, tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam lapangan masyarakat, ada satu kesepakatan yang saya dapati ada pada diri mereka, iaitu mereka berusaha untuk mengajak orang awam supaya tertanya-tanya apakah maksud ayat Al-Quran dan apabila tahu maksud-maksud itu, mereka mengolah supaya orang awam ketagih untuk tahu maksud yang seterusnya, untuk tahu lagi. Jadi itu merupakan satu pembawakan yang seakan-akan kesepakatan di kalangan tokoh-tokoh Al-Quran kita di zaman moden. Jadi kita orang awam, dia baca Al-Quran, ya bagus dia baca terjemahan Al-Quran. Tapi bagaimana kita nak tarik mereka ini supaya ketagih untuk takkan ini je maksudnya, mesti ada maksud lain. Jadi sebab itu kalau kita baca dalam fi zilalil Quran sebagai contoh, dalam Syekh Sya'rawi, tafsir Syekh Sya'rawi sebagai contoh, selalunya mereka akan kemukakan persoalan, kenapa Allah sebut begini? Jadi itu merupakan pendekatan untuk merangsang orang awam supaya ketagih dengan Al-Quran. Wallahu a'lam. Jika ada yang tertarik untuk faham tafsir, untuk memahami, belajar tafsir Quran, mana tempat? Kat Quizem lah. Kat Quizem lah sepatutnya. Dan kalau dekat Masjid Surau tidak ada penekanan ke arah itu. Baik. Ada lagi? InsyaAllah Ustaz, nak tanya, nak tak pasti soalan ni relate tak dengan perbahasan kita. Berkaitan Ustaz, macam mana kita nak berhadapan dengan golongan yang yang terdoktrin dengan bahawasanya Al-Quran ni macam rekaan daripada Nabi. Misalnya golongan orientalis lah, yang menentang Al-Quran tu sendiri. Jadi macam mana kita dalam nak berinteraksi dengan mereka berkaitan Al-Quran tu sendirilah, kita tak berhadapan dengan mereka yang menganggap Al-Quran ni rekaan daripada Nabi sendiri, bukannya wahyu. Kalau kita baca sirah, pembesar-pembesar Quraisy sendiri mengaku Quran tu bukan daripada Muhammad. Sebab kualitinya luar biasa, dan laras bahasanya bukan laras bahasa manusia. Kalau kita nak kata berdasarkan keimanan kita, memanglah dia orang susah nak percaya. Tapi kalau kita baca sirah, pembesar-pembesar Quraisy yang otai seni kesastraan bahasa Arab, mereka sendiri mengatakan bahawasanya kalau nak kata Quran ni ciptaan Muhammad, Quran ni levelnya berbeza dengan sastra-sastra bahasa Arab. Dengan ilmu sastra, dengan macam-macamnya. Kan? Jadi akhir sekali mereka katakan ini bukan daripada Muhammad. Ini satu kalam yang sangat indah.
Kalam yang sangat indah, yang menyebabkan apabila siapa yang mendengar dia akan rasa tertambat. Maka disebabkan itulah musyrikin Quraisy menuduh bahawasanya Al-Quran ini merupakan sihir kan, sihir. Sebab siapa yang dapat ayat Quran dia akan rasa terpesona. Jadi mereka tak kata secara, mereka tak streskan Al-Quran ni ciptaan Muhammad. Sebab kalau nak claim ciptaan Muhammad, Nabi Muhammad tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, dan Nabi Muhammad tidak terkenal sebagai penyair. Jadi mereka tahu perkara itu. Jadi boleh kita gunakan pengakuan daripada pembesar-pembesar Quraisy yang kafir itu sendiri, yang mereka terpaksa mengaku kedudukan Al-Quran itu bukan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ini dibahaskan oleh para ulama. Apakah hikmah Nabi tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis? Kerana kalaulah Nabi pandai membaca, pandai menulis, sudah pasti sah dakwaan puak-puak kafir yang menganggap Muhammad ni baca kitab-kitab orang terdahulu, baca kitab-kitab sekian-sekian, sebab itu dia boleh olah ayat Al-Quran. Jadi Nabi tak mampu membaca merupakan bukti bahawasanya Quran tu 100% daripada Tuhan. 100% daripada Tuhan. Dan kalau Nabi pandai membaca, maka valid lah alasan yang mengatakan ni Muhammad ni study ni, sebab tu dia boleh cipta ayat pelik-pelik ni. Jadi buta hurufnya Nabi sebagai satu pembuktian, buta hurufnya kita sebagai satu bukti kebodohan. Itu berbeza. Jangan pula orang ada di kalangan kita yang kata Nabi buta huruf. Nabi buta huruf. Kita okey lah tu kan. Tak boleh guna alasan seperti itu. Baik. Dan yang seterusnya, Quran ini dihimpunkan secara mutawatir, dan kalau kita faham jalur mutawatir, proses dihimpunkan jalur mutawatir itu mustahil ia merupakan ciptaan manusia. Orientalis ni dia tuduh Quran ni ciptaan Nabi, dan ada juga mereka tuduh Quran ni ciptaan Sayyidina Uthman, sebab Sayyidina Uthman yang compile semua Quran. Jadi dia dictate sahabat yang lain supaya gunakan Quran versi dia. Jadi mereka mengkiaskan Quran ni sebagai Bible kerana cuba menyamakan Quran dengan sejarah pengumpulan Bible. Sedangkan ia datang melalui jalur mutawatir. Baik. Ada lagi soalan? Ada ada yang bertanya kat ruangan chat. Tanya apakah Al-Quran memerlukan kajian hermeneutik? Kajian hermeneutik ini adalah kajian yang metodologinya di-apply ke atas Bible, iaitu yang berkait juga dengan kontekstual. Bila kita sebutkan kontekstual dalam perbahasan tadi, ia sangat berkait rapat dengan metodologi batiniyah, iaitu kita ada tekstual dan kita ada kontekstual. Kita yang beriman, kita berpegang dengan tekstual, dan pada masa yang sama maksud kepada teks itu tidak akan boleh lari daripada teks tersebut. Walaupun ada konteks-konteksnya, ada tafsirannya, ada takwilannya, tetapi sama sekali tidak boleh bercanggah dengan maksud asal kepada teks tersebut. Adapun hermeneutika ini dia membawa kepada kefahaman secara kontekstual sehingga memansuhkan maksud asal teks Al-Quran. Jadi kalau kita lihat hermeneutika itu, sebagai contoh yang liberal katakan
potong itu bukan maksud potong tangan, tapi potong hubungan dengan sosial, sampai satu tahap ayat-ayat Al-Quran itu sudah tidak ada fungsinya, kerana semua boleh diolah secara pragmatik. Ini sebagai contoh kan, yang berkait dengan poin kita tidak boleh pisahkan Al-Quran dengan situasi masa dan tempat, semua itu mesti valid senantiasa. Sebagai contoh, liberal mengatakan bahawasanya agama ini merupakan produk budaya. Maka segala istilah-istilah yang dikemukakan oleh Al-Quran hanya sesuai pada konteks Arab sahaja. Ini kan, sebagai contoh, ayat Al-Quran kata babi tu haram, khinzir tu haram. Jadi kalaulah puak-puak liberal nak makan babi, mereka akan katakan, oh, babi yang dimaksudkan dalam Quran tu babi Arab je, sebab Quran diturunkan ke atas bangsa Arab. Adapun babi di Indonesia ke, babi di Malaysia ke, jenis babi itu tidak termasuk dalam kebabian istilah Arab itu. Jadi akhir sekali Al-Quran dijadikan sebagai bahan untuk menjustifikasikan kehendak-kehendak manusia secara nafsu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak sempat baca tadi. Ada dalam 4 soalan kita Ustaz. Tapi ada soalan ni yang nak comparekan terus sebab dia lebih kurang je. Bagaimana cara terbaik untuk kita berhadapan dengan golongan anti hadis dan jemaah tabligh yang tidak menerima peran Al-Quran secara luas. Ataupun kalau berkaitan jemaah tabligh ni kan, diorang kita jumut lah dalam nak bagi diorang satu sensitivity dalam untuk tabligh itu sendiri. Ni untuk ni golongan anti hadis dengan golongan jemaah tabligh itu Ustaz. Baik. Golongan anti hadis ini merupakan golongan yang tak logik. Apabila mereka anti hadis, secara sekaligus mereka tolak Quran. Kerana Al-Quran ini dituturkan melalui lisan Nabi SAW. Maka kalaulah ditolak apa yang keluar daripada lisan Nabi, maka sekaligus mereka perlu menolak Al-Quran kerana Al-Quran keluar dari lisan Nabi. Cuma berbezanya qala Allah. Qala Allah. Jadi perkara ini sebenarnya anutan anti hadis ini sebenarnya tidak logik. Tidak logik. Mereka cuba menolak sumber datangnya Al-Quran, turunnya Al-Quran kepada manusia. Kalau telah ditolak sumbernya, maka Al-Quran pun tertolak. Jadi bila orang anti hadis ni tanya, kami anti hadis kan? Kami tak sebab Nabi Muhammad ni pun macam-macam isu ke apa kan? Jadi kita boleh tanya balik, habis Quran tu daripada mana? Siapa yang mula-mula bacakan Quran? Bukan Nabi juga ke? Jadi ini sebenarnya anutan yang tak logik, yang tak logik. Baik. Kemudian berkaitan dengan tabligh. Tabligh ini merupakan contoh golongan mutadayyinin, golongan yang cenderung kepada agama tetapi selesa dengan kejahilan. Dan mereka memahami agama ini hanya semata-mata secara simbol sahaja. Simbol mengaji, okey, baca kitab, mengaji. Faham tak faham, tak payah cerita kan. Al-Quran, okey, baca Quran kan, secara simbol. Tetapi maksud sebenar Al-Quran itu tidak dipentingkan. Jadi ini masalah menganut agama secara simbol. Jadi bagaimana untuk menyedarkan golongan-golongan tabligh ini? Mereka orang baik. Kalaulah mereka nak jadi orang jahat, mereka takkan masuk tabligh.
mereka takkan masuk tabligh. Mereka orang baik. Cuma kita kena sedarkan kejahilan mereka, dan kita perlu faham bahawasanya fitrah manusia adalah suka tertanya-tanya. Di sebalik kejahilan mereka, di sebalik gaya kononnya mereka berpuas hati dengan cara mereka beragama, sebenarnya banyak benda yang bersarang dalam minda mereka. Jadi untuk menyedarkan orang jahil, mesti kita berdialog dengan mereka, mengemukakan persoalan-persoalan supaya mereka sedar bahawasanya banyak mereka tertinggal dalam memahami makna-makna agama. Wallahu a'lam. Ada satu lagi Ustaz, berkaitan bagaimana kita nak berhadapan, atau apa pendapat Ustaz berkaitan dakwaan liberalis yang mana mengatakan penafsiran terhadap Quran ni adalah produk ulama. Yang kita tahu ulama ni manusia sama macam kita kan. Itu yang mana isinya boleh jadi tidak qat'i, bermakna syariat-syariat juga tidak qat'i. So itulah dakwaan liberalis kan, berkaitan mengatakan Al-Quran ni adalah produk ulama. Macam mana berkaitan pendapat Ustaz? Baik. Al-Quran wahyu. Sifatnya wahyu. Dan wahyu ini ada yang boleh diambil secara direct dan ada yang lebih yang lebih patut untuk dimasak. Sebagaimana makanan, ada makanan yang boleh kita makan terus, ada makanan yang kita kena masak. Ulama ni bukan buat bahan mentah itu. Ulama hanya tukang masak. Hanya tukang masak. Dan ada masakan yang sesuai pada situasi tertentu. Begitu juga pandangan-pandangan para ulama, ada yang sesuai pada zaman tertentu, pada lokasi tertentu, tetapi tidak sesuai pada lokasi ataupun zaman tertentu. Dan pada masa yang sama, pandangan-pandangan ulama terhadap Al-Quran, ia bersifat ijtihad. Proses ijtihad merupakan proses yang transparent, yang boleh didialogkan, yang boleh dihujahkan, yang boleh disanggah, yang boleh dikritik dengan hujah. Jadi kalau puak-puak yang tak setuju dengan pandangan ulama, maka kemukakan hujah balas. Dan kita perlu faham, walaupun pandangan-pandangan ulama terhadap maksud-maksud Al-Quran banyak, dan mereka berijtihad, dan kita perlu faham konsep ijtihad, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, iaitu ijtihad ulama A tidak membatalkan ijtihad ulama B. Jadi kayanya ilmu di dalam Islam, sengaja Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan ayat-ayat Al-Quran bukan semuanya datang secara soreh, tetapi ada ayat-ayat Al-Quran yang datang secara perlu disyarahkan ataupun perlu ditakwilkan. Jadi kenapa ayat-ayat mutasyabihat seumpama itu dimunculkan di dalam Al-Quran adalah untuk menjadikan Islam itu relevan di setiap masa dan tempat yang berubah-ubah. Sifat variable itu ada pada ayat-ayat yang mutasyabihat dari sudut hukum dan dari sudut kefahaman. Jadi perkara itu sangat mustahak supaya kita tidak menganggap Al-Quran ini milik ulama ataupun produk ulama. Maka disebabkan itu kata-kata yang selalu disebutkan bahawasanya Al-Quran itu adalah wahyu, hadis itu adalah wahyu, tetapi pandangan ulama bukan wahyu. Maka disebabkan bukan wahyu itulah munculnya mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab itu bukan muncul secara suka-suka macam orang kita nak buat NGO. Tapi mazhab-mazhab untuk menyelesaikan masalah umat ketika itu. Maka disebabkan itu tidak pelik ada pandangan ulama yang relevan zaman dia tetapi tidak relevan zaman kita. Apakah dia salah? Dia tak salah. Masing-masing ada konteks dan perspektifnya masing-masing.
Allahu a'lam. Okay, Ustaz, insyaAllah ana kira ni soalan terakhir. Dan apa depan ni kita dah tutup soalan lah soal dalam masa. Jadi ada dua soalan ana sekalikan je. Yang pertama, bagaimanakah cara Barat mengkaji Al-Quran itu sendiri, dan kenapakah sebab utama mereka kaji Al-Quran. Contoh Ustaz, berkaitan ana rasa ni berkaitan orientalis sebenarnya. Dan seterusnya, apakah pendapat Ustaz berkaitan mereka yang menukuk tambah Al-Quran itu sendiri. Allah Alam, itu saja. Baik, Barat mengkaji budaya dan peradaban Timur. Kajian terhadap peradaban Timur dan budaya itulah yang dipanggil sebagai orientalisme. Mereka sedar bahawasanya umat Islam berpegang dengan satu kitab yang memiliki ciri yang tidak dimiliki oleh kitab mereka, iaitu Al-Quran bersifat satu, berbeza dengan Bible, berbeza dengan pertelingkahan terhadap Taurat dan Injil. Dan kita perlu faham bahawasanya golongan-golongan orientalis ini sebahagian mereka masuk dalam kategori Al-Maghdub, iaitu mereka tahu Islam ini ajaran yang benar, tapi disebabkan mereka dengki dengan Islam, maka mereka cuba untuk mencari titik-titik yang dianggap sebagai kelemahan untuk menyahkreditkan Islam. Jadi kalau kita lihat kesungguhan mereka memahami Al-Quran jauh luar biasa berbanding kita, kerana keinginan mereka untuk mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Jadi berbeza kan. Kalau kita nak kenal orang tu sebab nak kenal, lepas tu nak rapat, beza. Dengan orang yang nak kenal orang tu dengan nak cari mana kelemahan dia, itu dia punya penyelidikan itu berbeza. Kan, kalau kita berkawan dengan orang, kita kawan sebab kita nak kawan, nak tahu, nak kenal, kita nak kenal sekadar nak kenal. Dan kita menikmati persahabatan itu. Tapi kalau orang tu mula-mula dah dengki dengan orang tu, dengan orang lain, maka kajian dia terhadap orang itu memang kelihatan lebih spesifik, lebih terperinci. Kan, dia ni asal daripada mana, apa hobi dia, kelemahan dia apa alergik dia. Dia kaji kot situ. Maka disebabkan itulah orientalis kelihatan agak terperinci kajian dia terhadap Al-Quran, kerana mereka mengkaji untuk menolak. Sebagai contoh, kalau ada orang benci dengan kita kan, kelemahan-kelemahan kita yang sahabat yang dah berkawan dengan kita puluhan tahun tak nampak kelemahan kita tu. Tapi orang yang benci dengan kita tu, benda yang tak kelemahan jadi kelemahan kan. Jadi ini bagaimana dari sudut alasan logiknya, kenapa orientalis ni dia kelihatan kajian mereka terhadap Al-Quran agak terperinci, dan mereka lebih mengutamakan perbahasan dari sudut bahasa. Kerana perbahasan dari sudut bahasa ini kelihatan anjal untuk ditakwil-takwilkan, untuk dibuat dakwaan-dakwaan kontekstual. Baik. Jadi itu kot sekadar sebagai kefahaman kita terhadap orientalis. Dan orientalis bukan semata-mata menafsir Al-Quran. Mereka cuba duplicate Al-Quran. Ada seorang Anis Soros, dia tulis the true Furqan. Jadi dia duplicate laras bahasa Al-Quran itu, dia modified untuk membawa aspirasi Barat, dan pada masa yang sama dia cuba untuk mengolah ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan dasar-dasar Barat kan. Dan dia mendakwa ayat Al-Quran itu ada kesalahan-kesalahan bahasa Arab.
Jadi sebenarnya falasi. Dia duplicate Al-Quran. Pada masa yang sama dia kata Al-Quran ada kesalahan bahasa Arab. Kalau ada kesalahan bahasa Arab, kenapa engkau duplicate Al-Quran? Itu tak logik sebenarnya. Kalau dia kata Al-Quran itu ada kesalahan bahasa Arab, maka lekehlah dia duplicate Al-Quran. Selalunya benda yang ditiru itu adalah benda yang lebih berprestij daripada yang meniru. Tapi dia meniru pada benda yang dia dakwa sebagai satu kepalsuan. Ini pembohongan yang boleh dinilai secara logik. Ada satu debat. Ni kelakar. Ni Soros kan. Orientalis besar kan. Dia evangelis juga tu. Jadi ada persoalan. Dia kata Quran ni daripada Muhammad je. Quran ni daripada Muhammad. Habis the true Furqan dari God daripada Tuhan. Jadi orang tu tanya, tengok the true Furqan ada copyright. Copyright. Kalau daripada Tuhan, dia tak ada copyright. Tapi kenapa kitab the true Furqan yang kau claim sebagai dari Tuhan tu ada copyright? Copyright kau. Jadi ini sebagai kalau kita mencermati dialog-dialog perbahasan dengan orientalis ni, kalau kita geledah betul-betul, memang banyak falasi-falasi yang mereka kemukakan. Pasal The True Furqan tu saya ada tulis berkaitan dengan Annie Soros dekat Facebook. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz Anas.